Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali. Kali ini kita akan belajar dalam tajuk jadual berkala unsur iaitu unsur dalam kala 3. Berikut merupakan unsur yang terdapat dalam kala 3. Okey, yang pertama natrium, kemudian magnesium, aluminium, silikon, fosforus, sulfur, klorin dan argon. Okey, sekarang kita lihat trend perubahan sifat fizik unsur merentasi kala 3 dari kiri ke kanan. Unsur bermula daripada logam kepada separa logam ataupun metaloid kepada bukan logam. Kita dapati silikon merupakan separa logam. Okey, yang seterusnya keadaan fizik daripada pepecah kepada gas yang mana klorin dan argon merupakan gas. Okey, yang seterusnya adalah nombor proton. Nombor proton bertambah apabila merentasi kala 3 daripada 11 sehinggalah 18. Kemudian susunan elektron. Okey, kemudian saiz atom dan jejari atom semakin berkurang apabila merentasi kala 3. Maka di sini daya tarikan nukleus terhadap elektron semakin bertambah apabila merentasi kala 3 dan keelektronegatifan juga semakin bertambah. Okey, cikgu tunjuk satu contoh soalan. Bandingkan saiz atom antara magnesium dan klorin. Terangkan jawapan anda. Okey, yang pertama sekali kita lihat dulu nombor proton magnesium sama dengan 12, manakala nombor proton klorin adalah 17. Okey, jadi kita dapati di sini nombor proton bagi klorin adalah lebih besar daripada nombor proton magnesium. Maka di sini saiz atom magnesium lebih besar daripada klorin. Okey, kenapa saiz atom magnesium lebih besar daripada klorin? Okey, yang pertama, nombor proton magnesium lebih kecil daripada klorin. Yang kedua, daya tarikan nukleus terhadap elektron bagi atom magnesium lebih lemah. Okey, sekarang cikgu nak terangkan perubahan sifat kimia oksida unsur merentasi kala 3. Okey, yang pertama, oksida logam daripada unsur kumpulan 1 dan 2 merupakan oksida base. Ia larut di dalam air menghasilkan larutan beralkali. Okey, yang seterusnya, oksida bukan logam iaitu unsur kumpulan 14, 15, 16 dan 17 merupakan oksida asid. Ia juga larut di dalam air menghasilkan larutan berasid. Oksida logam daripada unsur kumpulan 13 pula dikenali sebagai oksida amphoteric. Ia tidak larut di dalam air. Okey, yang seterusnya ialah sifat oksida unsur merentasi kala 3. Okey, yang pertama natrium oksida dan magnesium oksida adalah oksida base. Aluminium oksida adalah oksida amphoteric dan silikon dioksida, fosforus pentoksida, sulfur dioksida dan diklorin heptoksida merupakan oksida asid. Okey, yang seterusnya, oksida base bertindak balas dengan asid membentuk garam dan air. Okey, kita lihat satu contoh. Natrium oksida bertindak balas dengan asid nitrik menghasilkan natrium nitrat dan air. Okey, yang seterusnya, oksida amphoteric bertindak balas dengan kedua-dua asid dan alkali membentuk garam dan air. Okey, contoh yang pertama,
aluminium oksida bertindak balas dengan asid nitrik menghasilkan garam aluminium nitrat dan air. Yang kedua, aluminium oksida bertindak balas dengan alkali iaitu natrium hidroksida menghasilkan natrium aluminat dan air. Okey, yang seterusnya, oksida asid bertindak balas dengan alkali membentuk garam dan air. Okey, kita lihat satu contoh. Sulfur dioksida bertindak balas dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium sulfid dan air. Sekarang cikgu tunjuk contoh-contoh unsur separa logam iaitu metaloid. Yang pertama ialah silikon, yang kedua ialah germanium. Okey, yang terakhir kita lihat kegunaan unsur separa logam. Okey, yang pertama digunakan dalam pembuatan diod, yang kedua dalam pembuatan transistor. Okey, diod dan transistor digunakan secara meluas dalam pembuatan microchip elektronik, dalam pembuatan komputer dan telefon bimbit. Setakat ini saja pembelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe supaya anda tidak terlepas siri yang seterusnya bersama cikgu.